Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat yang Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita meneruskan pengajian kita serambi ilmu online dengan pengajian iaitu kitab tasawuf berjudul Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, yang mana hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pagi yang mulia ini kita masih berada pada juz 1 Siyarus Salikin bagi cetakan ini. Juz 1 ini kita berada pada muka surat 591 khatimah. Semoga insya-Allah pada hari ini kita dengan rasminya dapat mengkhatamkan juz 1 ini. Okey, nanti supaya kita dapat masuk pada juz 2 dan meneruskan pengajian ini sampailah selesai insya-Allah dengan istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Khatimah, penutup. Ini suatu khatimah, penutup pada menyatakan bersalah-salahan aurat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Jadi aurat-aurat yang berbeza disebabkan berbeza-bezanya manusia. Bila dalam bahasa Arab lama, bukan bahasa Melayu lama dia sebut bersalah-salahan, itu maksud dia khilaf, yakhtalif, berbeza. Ana ukhalifuhum, aku menyalahi mereka. Bukan salahkan kau salah, bukan. Bukan bahasa Melayu moden ni. Dia tu salah, bukan. Dia berbeza, mukhalafah. Bahasa Arab tu ukhalif. Ana ukhalifuhum, aku berbeza dengan mereka. Khilaf lah maksud dia. Ini. Jadi dia nak kata di sini bersalah-salahan aurat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam annal murida li harsil akhirati as-salika li tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin. فَإِنَّهُ إِمَّا عَابِدٌ وَإِمَّا عَالِمٌ وَإِمَّا مُتَعَلِّمٌ وَإِمَّا وَالٍ وَإِمَّا مُحْتَرِفٌ وَإِمَّا مُوَحِّدٌ وَمُسْتَغْرِقٌ فِي الْوَاحِدِ الصَّمَدِ عَنْ غَيْرِهِ. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya orang yang berkehendak bagi kemenangan akhirat, yang menjalani akan jalan akhirat itu, iaitu tiada sunyi daripada 6 kelakuan. Jadi dia mesti tidak akan sunyi dari 6 keadaan. Maka bahawasanya ada kalanya orang yang abid itu atau orang yang alim, dan ada kalanya orang yang muta'allim, orang yang belajar. Dia boleh jadi orang yang alim, ada kalanya dia orang yang muta'allim, yang belajar, orang yang belajar ilmu, dan ada kalanya orang yang memerintah negeri. Maksud dia ada yang menjadi pemimpin, walin, menjadi ahli politik, menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri, menjadi sultan, menjadi wali kota, Datuk Bandar. Dia macam-macam lah istilah dia. Tapi inti dia walin, orang yang bergiat di dalam pentadbiran sesebuah kerajaan. Dan kita perlu. Kita kena ada, kita perlu. Walin, pemerintah, nak tak nak kena ada.
Lalu dia kata, dan ada kalanya orang yang mempunyai usaha. Kadang-kadang orang yang mempunyai usaha, orang yang muhtarif. Muhtarifun itu tukang jahit, tukang bangunan, dia punya profession mungkin adalah buat kereta, kilang, pertukangan. Ni muhtarif pekerjaan. Tajir. Tajir ni orang yang jual beli. Commerce. Ada yang orang bergiat di dalam bisnes. Semua orang ni dia wa ma min dabati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. So, tidak ada satu seekor dabah pun di dunia ini melainkan Allah dah tentukan rezekinya. Ada je lah cara dia. Dan ada kalanya orang yang muwahhid. Jadi ada yang tak kisah dia mungkin alim, dia abid, dia muta'alim, dia walin, dia muhtarif, tapi dia sampai derajat muwahhid, mengisahkan Allah, dia dah tenggelam. Yang ni dia dah gone, dia dah tenggelam. Orang yang muwahhid, yang karam ia di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia dah tenggelam di dalam mengisahkan Allah Ta'ala. Yang orang ni tak boleh buat apa lah. Mentauhidkan Allah Ta'ala yang bersifat As-Samad. Kerana Allah SWT As-Samad. Padahal ia berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia ni mustaghrik, tenggelam. Dia dah tak peduli dengan urusan dunia. Dia hanya sibuk diri dia kepada Allah. Bukan sekadar ambil. Tapi dia dah tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ada orang yang derajat tersebut. Pertama, adapun yang pertama itu, maka iaitu orang yang abid semata-mata. Ia melazimkan bagi berbuat ibadat bagi Allah Ta'ala. Yang tiada masyghul. Dia tak masyghul, dia tak sibuk. Ia akan sesuatu usaha. Yang lain daripada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala juga. Jadi pertama ni abid. Dia dah tak fikir benda lain. Dia hanya abid. Hanya beribadah akan Allah Ta'ala juga. Dan jika meninggalkan ia akan berbuat ibadat itu, nescaya jadilah sia-sia. Kalau dia tinggal buat ibadat, sia-sia lah. Inilah kata setengah ulama. Dan abid itu iaitu yang melazimkan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kerana menjunjung akan titah Allah pada zahirnya dan batinnya di dalam rahsia sir. Dan di dalam jahar nyata dan meninggalkan segala barang yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala kerana takut akan Allah Ta'ala pada zahirnya dan pada batinnya, di dalam sir dan di dalam jahar. Jadi ini orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, menjauhi segala larangannya, mendekatkan diri kepada Allah zahir dan batin. Jahar dan sir. Jahar dan sir tu jahar terang-terangan. Sir tu dalam diam, kalau tak ada orang pun dia tetap menjauhi perkara dilarang tersebut. Bukan hanya zahir. Zahir itu solat, ibadat, makan babi dan lain. Bukan. Maksud dia solat, ibadat, dia jauhkan makan babi, minum arak. Bukan hanya sekadar itu. Tapi juga batin. Dia tak nak gibah, dia tak nak ngata orang, dia tak nak mencaci orang, dia tak nak. Hati dia bersih. Dan tiada ia diam daripada berbuat ibadat akan Tuhannya. Jadi apa? Dan dia tiada diam daripada berbuat ibadat akan Tuhannya. Dia sentiasa berbuat ibadat akan Tuhannya. Jadi sentiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sentiasa menjauhkan diri daripada maksiat. Dia akan sentiasa menjauhkan diri daripada maksiat. Dia tak nak mendekati maksiat. Dia akan menjauhi daripada maksiat. Menjauhkan diri daripada maksiat. Dia cuba untuk lari daripada maksiat. Dia tak nak terkena maksiat. Dia tak nak ada kaitan dengan maksiat. Dia tak suka maksiat. Kalau berlaku maksiat padanya, dia bertaubat terus. Macam tu tuan-tuan Rahman. Dan jika ia
Okey, dan adalah segala ibadatnya itu ikhlas dan khusyuk akan Allah Ta'ala. Ibadah dia memang ikhlas dan khusyuk hanya kepada Allah SWT. Dia buat ini memang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika ia diam daripada yang demikian itu nescaya tiada dinamakan akan dia abid. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Lalu dan lazim daripada abid itu bahawa adalah mengetahui dengan barang yang diamalkannya itu dengan ilmu syariat. Nak masuk darjah abid pun dia kena tahulah macam mana nak solat kalau hukum hakam solat tak tahu. Macam mana nak puasa kalau hukum hakam puasa tak tahu. Itu pentingnya kita menuntut ilmu, tuan-tuan. Ilmu ni benda yang kita kena tuntut. Kita kena tuntut, kita kena ambil, kita kena belajar, kita kena berusaha untuk mendapatkannya. Ni. Lalu dia kata, yang diamalkannya itu dengan ilmu syariat dan segala hukumnya dan sahnya dan batalnya. Kerana orang yang tiada mengetahui akan yang demikian itu, maka adalah ibadatnya itu batal, tiada diterima. Kerana ilmu itu jalan bagi berbuat ibadat. Seperti kata Ibnu Atha'illah di dalam hikamnya. Sebab apa? Kerana jadi kita beramal ibadat kena tak ada ilmu. Itu bahasa Imam Al-Ghazali. Wal amalu bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tak sah. Amal tanpa ilmu tak sah. Jadi wal hadrah. Ini penting kita kena ada ilmu. Al-ilmu tariqul amali. Kata Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Tengok. Syekh Abdul Samad Falim Bani pun menukil daripada Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari dengan kitab berjudul Al-Hikam. Sebab apa? Sebab hikam ni dibaca oleh semua. Semua aliran baca hikam. Al-ilmu tariqul amali. Artinya mengetahui ilmu syariat sekadar ilmu fardu ain itu iaitu jalan bagi menjadikan sah amalnya. Jadi kita kena ada ilmu dalam beramal. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Kena ada. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Dan seperti kata setengah ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu wa in saddafal haqqa. Artinya, barang siapa sembahyang padahal jahil ia dengan kelakuan mengambil air sembahyang dan kelakuan sembahyang, nescaya tiada sembahyang, tiada sah sembahyangnya itu. Dan jikalau berbetulan ia dengan sebenarnya sekalipun. Maksud dia apa? Maksud dia kita kena tahu ini syarat sah solat, ini syarat sah wudu, ini cara wudu, ini rukun wudu, ini perkara membatalkan wudu. Ini syarat sah solat, ini perkara yang fardunya solat, ini perkara yang membatalkan solat. Kena tahu semua tu. Dan kita tahu. Sebab kalau orang tak tahu macam mana nak wudu. Ustaz, dia wudu, dia tak tahu cara wudu, tapi dia wudu tu cara betul. Kita panggil dengan istilah secara kebetulan betul. Tu macam mana? Tetap tidak sah. Sebab dia tidak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang fardu, yang mana yang sunat. Kalau kita belajar fiqh, termasuk yang menyebabkan solat itu tidak sah, iaitu seseorang menganggap perkara yang fardu itu sunat, walaupun ia melakukannya. Contoh dia anggap rukuk ini sunat sahaja, bukan fardu, bukan rukun solat. Walaupun dia rukuk, tapi tetap tidak sah kerana mukhalafah. Apa yang diikatkan dengan ini dibuat ini mukhalafah, bercanggah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Syahdan, memadalah bagi orang yang abid itu. Memadailah, cukuplah bagi orang yang abid itu.
mengetahui yang tersebut di dalam kitab ini. Jadi abid ni sebenarnya cukup kalau dia mengetahui yang apa yang ada dalam kitab ni, sebenarnya dah cukup dah. Dah cukup dah. Bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang disebutkan di dalam kitab apa? Kitab ini, kitab Syiarus Salikin. Ya, kalau sebab itu dipanggil kitab Ihya itu sebagai ilmu muamalah. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri sebenarnya bukan ilmu hakikat. Dia ilmu syariat. Dia mengajarkan benda apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu fardu, apa itu syarat sah dan lain-lain. Pada waktu yang sama dia ajarkan batin dia apa, sisi batin dia macam mana. Itu bagusnya kitab Ihya. Tapi dia belum lagi derajat hakikat yang tertinggi. Kecuali benda itu scattered. Tersebar secara scattered yang tidak dapat difahami kecuali dengan bahasa-bahasa simbol. Bahasa-bahasa simbolik. Ini. Lalu dia kata ke sini. Jadi cukup, memadai. Dan memadalah pula bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang disebutkan di dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Baca Hidayatus Salikin pun sebenarnya dah cukup. Dia nak kata itu dah boleh dah. Yang fakir terjemahkan kebanyakan masalah itu daripada Bidayatul Hidayah bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang mana fakir tu berarti Syekh Abdul Samad Al-Albani sendiri terjemahkan daripada Bidayatul Hidayah. Dan kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, hadir wal hadir hafizakumullah, Imam Ibn Syekh Abdul Samad Al-Albani sendiri dia iktiraf bahawa kitab ini adalah bukan terjemahan seluruhnya exactly literal, tapi bahagian daripadanya. Terjemahkan kebanyakan masalah itu. Dia dah sebut macam tu. Tak payah nak tunjuk terror, dia kata. Setelah saya kaji, ini sebenarnya bukan terjemah kitab Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah. Ini Syiarus Salikin ini bukan sebenarnya terjemah daripada Ihya. Ada yang kata macam tu. Macam nampak sangat dia tak baca dari kulit ke kulit. Kalau dia baca betul-betul, dia tahu. Syekh Abdul Samad Al-Albani sendiri mengiktiraf bahawa kitab-kitab ini yang dia karang bukanlah sebuah kitab yang diterjemahkan seluruhnya secara sempurna, tidak. Tapi kebanyakannya. Kebanyakannya. Dan adalah di dalamnya itu ilmu zahir dan ilmu batin. Seperti kata Syekhuna Sayyidi Syekh As-Samman rahimahullah ta'ala di dalam risalahnya. Iaitu apa? Ini adalah sama seperti yang telah disebutkan oleh Syekh As-Samman rahimahullah ta'ala. Syekh As-Samman sama. Seperti yang telah disebutkan oleh Syekh Samman. Syekh Samman ni tarikat khalwatiyah. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Albani mengaji dengan Syekh As-Samman. Yang mana ilmu mereka ini bersambung kepada Al-Imam Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Qurani ini ada murid Syekh Abdul Rauf Sinkil. Walaupun Syekh Abdul Samad Al-Albani ini bukan sezaman dengan Syekh Abdul Rauf Sinkil, akan tetapi Syekh Abdul Samad Al-Albani ini tahu Syekh Abdul Rauf Sinkil itu ada wujud, dan dia ini murid kepada Ibrahim Qurani, dan dia ini banyak kitab-kitab yang penuh faedah, penuh fawaid, penuh perkara-perkara yang penting. Ini Syekh Abdul Samad Al-Albani. Maka apa kata Syekh Samman? Wa zayyinid dhahira wal batina bi kulli ilmin dhahirin wa batinin. Artinya, hiasi olehmu akan anggotamu yang zahir dan anggotamu yang batin dengan tiap-tiap ilmu yang zahir dan yang batin. Jadi kita kena hias anggota kita yang zahir dan batin dengan tiap-tiap ilmu yang zahir dan batin. Yakni ilmu syariat yang dinamakan ilmu fiqh, dan hiasi pula olehmu akan segala anggotamu yang batin, iaitu hatimu dan rohmu, dengan ilmu yang batin, iaitu ilmu tariqah, yang merupakan jalan yang menyampaikan kepada
ilmu hakikat. Kita kena hiaskan diri kita ini dengan segala diri kita dengan ilmu syariat, ilmu fiqh. Sebab itu, salah orang yang anggap bertarekah berarti dah tak payah fiqh. Itu salah. Tak ada orang kata macam tu. Saya paling tak suka kalau ada orang di kalangan orang syariat. Dia kata ini dah sesuai dengan syariat. Ini dah jalan tarekah. Dia dah tinggalkan syariat. Mana ada? Orang tasawuf tidak akan meninggalkan syariat. Orang tasawuf ini, orang tarekah ini justru mereka dalam bab syariat ini adalah golongan yang bersungguh-sungguh sampai pada derajat tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini. Ini. Mereka justru kalau ibadah ni perfect, penuh, lengkap. Bukan pemalas. Dia kata, tak payah solat dah, kita dah tarikat. Tak betul. Kalau ada orang tarikat macam tu, kita ketuk. Kita ketuk dia. Tak betul. Ketuk tu maksud dia, kita tegur dia lah. Bukan Ustaz Aiman nak suruh kita berbuat kekerasan. Bukan. Itu bahasa majas. Metaphorical. Ni kena faham. Manusia kalau cakap ni, dia boleh jadi majaz, dia boleh jadi hakiki. Itu istilah kita panggil. Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Hiasnya pula akan segala anggatamu yang batin, iaitu hatimu dan ruhmu, dengan ilmu yang batin, iaitu ilmu tarekah. Batin pula kita kena hiasi dengan segala ilmu yang batin, dengan tarekah, untuk memastikan bahawa kita ini bersungguh-sungguh dalam beribadah dan lain-lain. Yang merupakan jalan. Ilmu tarekah ini suatu jalan, suatu a bridge, jembatan yang akan membawa kita menyampaikan kepada ilmu hakikat, yang akan membawa kita sampai kepada derajat ilmu hakikat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan dengan yang demikian itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dengan demikian itu diterimalah oleh Allah Ta'ala akan segala ibadat. Seperti sembahyang dan puasa. Dan memberi zakat dan naik haji. Semua ibadat insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naik haji dan lainnya. Dan segala ibadat yang batin seperti ikhlas, zuhud dan warak dan sabar dan lainnya. Barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lengkap perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falibani lagi. Dan memadalah pula bagi orang yang abid itu. Jadi orang yang abid itu memadai pula. Cukuplah memada pula bagi yang abid itu mengamalkan barang yang tersebut di dalam bab aurat ini, segala aurat yang disebut tadi itu, dengan segala tertib auratnya yang diamalkan oleh orang yang abid. Dan terkadang bersalah-salahan amal orang yang abid, maka setengah daripada orang yang abid kebanyakan waktunya itu majhul ia dengan sembahyang atau dengan membaca tasbih, maka adalah sahabat Nabi SAW bahawa wiridnya itu di dalam sehari semalam sembahyang ia 300 rakaat hingga 600 rakaat hingga 1000 rakaat, dan sedikitnya yang dinakalkan daripada mereka itu bahawa miridnya di dalam sehari semalam itu 12,000 tasbih. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bagi sahabat Nabi ini, Masya Allah. Kalau nak lihat sejarah mereka, solat malam tu hidup. Kita malam berdengkur. Kan? Ini kita, ini manusia. Manusia tu seperti itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi
Contoh sahabat tu kita patut jadikan contoh. Uswah kita ialah uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Tapi juga para sahabat kita ambil dan kita cuba ikut mereka. Dan setengah daripada mereka itu adalah wiridnya 30,000 tasbih. Ada di kalangan sahabat 30,000 tasbih. Dan adalah setengah daripada mereka itu adalah bahawa wiridnya itu tiap-tiap sehari semalam 100 rakaat. Dan setengah daripada sahabat Nabi SAW bahawa kebanyakan wiridnya itu membaca Al-Quran. Setiap hari setengah Al-Quran, satu Al-Quran. Ini disebut dalam ceramah Syekh Usamah Said Al-Azhari waktu di Nashrul Quran disyarahkan. Dia ada terangkan perkara ini, disyarahkan perkara ini. Dan adalah setengah mereka itu membaca di dalam sehari semalam satu khatam Al-Quran. Jadi ada di kalangan sahabat ini, sehari semalam dia khatamkan satu khatam Al-Quran. Dan setengah daripada mereka itu di dalam sehari semalam 2 kali khatam Al-Quran. Dan setengah daripada mereka itu di dalam sehari atau semalam di dalam tafakkur di dalam satu ayat dengan berulang-ulang. Satu ayat tu dia baca satu sebab dia tafakkur. Dia fikir ayat tersebut, dicuba reflektkan ayat tersebut, dicuba renungkan ayat tersebut, dicuba memahamikan ayat tersebut, cuba letakkan ayat tersebut dalam hati dia. Ini namanya tafakkur, tadabbur. Ini nama dia tadabbur Al-Quran. Lalu dah setengah daripada sahabat Nabi SAW bahawa wiridnya itu tawaf tiap-tiap hari 70 kali tawaf. Ada di kalangan mereka itu wirid dia adalah tawaf. Pada tiap-tiap hari 70 kali tawaf. Kalau kat Mekah lah, boleh lah tawaf. Tawaf banyak. Tawaf ibadah tuan-tuan. Kita tak ada harap. Kita tak ada harapan. Kita macam tak duduk dekat sana. Macam mana nak 70,000 kali tawaf sehari. Susah. Jauh. Kan? Nak pergi. Bolehlah pergi setahun sekali. Tunggu 10 hari. Pisah lagi Madinah dengan Mekah. Madinah nak masuk Raudah pun bukannya mudah. Ini macam tu. Nak ziarah makam Nabi. Ada yang memang tak ada rezeki untuk pergi. Nak pergi, dia mohon tak dapat-dapat. Macam saya ni lah, dah mohon tak dapat-dapat. Cuba untuk dapat. Pakai swasta lah. Ya Allah, saya tengok harga swasta tu. Bulu roma naik. Ni nak isteri nak kena bayar, saya kena bayar kan? Ni suami isteri berdua. Berapa dah tu? Contoh dia. Nak tunggu tabung haji. Bulan jadi biru lah kot. Ni contoh dia. Bukan senang. Tapi orang yang ada dah memang duduk membesar di Mekah. Mereka sepatutnya bersungguh-sungguh di dalam bertawaf ni. Bahawa wiridnya itu tawaf tiap-tiap hari 70 kali tawaf. Dan pada tiap-tiap malam 70 tawaf. Dan serta tiap-tiap daripada satu tawaf itu 2 rakaat sembahyang sunat tawaf. Satu tawaf berhenti solat sunat. Tawaf lagi berhenti solat sunat. Masya Allah. Dan adalah serta yang demikian itu mengkhatamkan Al-Quran di dalam sehari semalam 2 kali khatam. Adakah sehari semalam dia 2 kali khatam. Dia khatamkan 2 kali khatam. Soal. Sekarang dia bawa soalan. Soal. Jika ditanyai orang-orang akan kita, apa yang afdal kita kerjakan daripada beberapa wirid itu, maka jawab olehmu bahawa membaca Al-Quran di dalam sembahyang padahal ia berdiri. Padahal ia berdiri serta tadabbur. Masya Allah. Yakni serta dengan mengingatkan makna Al-Quran itu, iaitu menghimpunkan ia akan segala wirid yang tersebut itu. Tetapi terkadang susah yang demikian itu.
maka yang afdal itu bersalah-salahan ia dengan sebab-sebab bersalahan kelakuan mereka itu. Dan maksud segala wirid itu hendaklah menyucikan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Bersihkan hati dari selain Allah. Daripada Allah Ta'ala. Dan memenuhi akan dia dengan zikrullah Ta'ala. Dia kena penuhkan dia dengan zikrullah Ta'ala. Dan menjinakkan hati kepada Allah Ta'ala. Dan dia kena jinakkan hati dia dengan Allah Ta'ala. Maka seyogyanya, maka sebaiknya bagi orang yang berkehendak menjalani jalan akhirat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang nak menjalani jalan akhirat, nak sampai kepada Allah Ta'ala, sebaiknya bahawa menilik ia akan hatinya itu. Dia kena tilik akan hatinya. Maka barang apa daripada wirid itu sangat memberi bekas. Dia kena tengok apa yang betul-betul memberi bekas kepadanya. Akan berahi di dalam hatinya itu kepada Allah. Membuatkan ghirah. Naik semangat dia kepada Allah. Itu berarti wirid yang berfungsi, yang working, yang sedang berjalan. Bekas akan berahi di dalam hatinya itu kepada Allah Ta'ala. Maka hendaklah ia melazimkan akan dia. Dalam ni dilazimkan. Maka jika letih ia dari satu wiridnya, maka ia berpindah kepada wirid yang lain yang gemar kepada berbuat ibadat akan dia. Ditambah wirid tersebut yang buat dia semakin banyak beribadat akan Allah. Dan dari kerana inilah kebanyakan masyayikh, guru-guru, bahawa dibahagi-bahaginya akan wiridnya itu dengan masing-masing wiridnya, supaya jangan segan ia daripada mengerjakan wiridnya itu. Supaya jangan ia segan ia daripada mengerjakan wiridnya itu. Dan hasil daripada itu bahawa barang apa wirid yang membawa hadir hati kepada Allah Ta'ala, maka iaitu seyogyanya melazimkan ia akan dia. Jadi apa saja wirid yang akan membawakan dia, memudahkan jalannya menuju Allah, dia kena lazim. Jadi semua orang beza-beza. Ada orang sesuai dengan cara tariqah Syadziliyah, ada orang sesuai dengan cara tariqah Qadiriyah, ada orang sesuai dengan tariqah Naqsyabandiyah, ada orang sesuai dengan tariqah Rifaiyah, ada orang sesuai dengan Ba'alawiyah, ada seorang sesuai dengan Ratib Hadad, ada orang sesuai dengan Hizib Bahar, ada orang sesuai dengan Hizib Auta, ada orang sesuai dengan Hizib Nasr, macam-macam. Manusia itu macam-macam. Ini. So, dia ikut yang dia sesuai lah. Yang penting, wirid mana yang akan mudahkan dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adapun yang kedua, maka iaitu wirid orang yang alim yang memberi manfaat ilmunya itu akan manusia di dalam waktu fatwa atau tadris mengajar. Iaitu wirid orang yang alim ini, dia bawa manfaat ilmu dia atau dengan mengarang kitab. Jadi wirid dia itu adalah dengan mengajar. Wirid dia dengan iaitu mengarang kitab dengan ilmu. Itu jalan. Itu termasuk tariqah. Sebab itu Nahdlatul Ulama, dia ada Jam'iyah Turuq Sufiyah Muktabarah. NGO mengumpulkan tarekat-tarekat tasawuf, mereka buat resolusi yang namanya tariqah, salah satunya tariqatut ta'lim wal muta'allim, tariqatut tasnif, tariqatu banyak. Maka adalah tertib wirid mereka itu bersalah-salahan dengan tertib wirid orang yang abid. Dahulu itu bezalah dengan abid. Kerana berkehendak mereka itu kepada mutalaah akan kitab. Kerana mereka nak mutalaah kitab dan kepada mengarang akan dia dan mengajar akan orang dan memberi fatwa akan orang. Maka yang demikian itu berkehendak kepada waktu yang lapang lagi lanjut. Jadi dia perlu kepada waktu yang lapang, yang luas dan panjang. Maka jika ia masyghul akan yang demikian itu, maka iaitu afdal daripada berbuat ibadat yang sunat, yang lain daripada sembahyang fardu, yang 5 waktu dan yang lain daripada sembahyang sunat rawatibnya. Ini beza dengan berbuat ibadat lain daripada sembahyang fardu dan lain. Dia sibuk dengan mengarang kitab. Ini
salah satu jalan menuju kepada Allah SWT. Ini wirid dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan dalil yang demikian itu tersebut di dalam bicara belajar ilmu dan mengajarkan akan dia daripada beberapa hadis dan dalil Al-Quran dan yang tersebut dahulu itu. Dalil-dalil dia dah sebut dah. Tetapi murad dengan ilmu yang afdal daripada ibadat itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, yang membawa kepada gemar akan akhirat, ghirah kepada akhirat dan benci kepada dunia, atau murad dengan ilmu yang lebih ilmu yang afdal daripada ibadat itu, iaitu ilmu yang menolongi atas jalan akhirat, iaitu ilmu suluk. Ilmu mana ni yang maksud di sini, tuan-tuan? Jadi ilmu apa yang boleh buat? Iaitu ilmu yang menolongi atas jalan akhirat, iaitu ilmu suluk, ilmu jalan tasawuf ni lah. Dan dinamakan pula ilmu tarikat, dan dinamakan pula ilmu tasawuf. Nama dia macam-macam. Kenapa? Kenapa memang macam tu? Yang terlebih daripada ilmu yang fardu ain dahulu itu, serta dikasadnya belajar ilmu ini atau mengajar akan dia kerana Allah Ta'ala, dan bukan murad dengan ilmu di sini, iaitu ilmu yang menambahi akan gemar kepada dunia. Bukan ilmu yang buat kita tambah suka dunia, tak. Dan harta dan kemegahan seperti kebanyakan yang dituntut oleh manusia pada zaman akhir zaman ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu ni, ni ilmu belajar buat bisnes, nak jadi kaya, nak jadi sukses, motivasi, how to do business. Ni baguslah dia nuntut ilmu. Ya, tu ilmu baik tu dari segi baik. Tapi bukanlah yang dimaksud ilmu yang kita sedang bicara ini. Ilmu bicara ini ilmu yang membuatkan kita dan orang lain sebagai gemar, birahi, ghirah untuk menuju kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk menjauhi daripada maksiat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqamah di dalam jalannya. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan yang aula dengan orang yang alim, bahawa membanyakkan ia akan segala waktunya itu dengan mentertibkan ia akan wirid dan zikir seperti yang tersebut di dalam tertib wirid di dalam kitab ini atau kitab Bidayatul Hidayah. Cukup. Jadi dia kena lebih aula, yang alim dia juga kena banyak zikir. Ini yang semalam saya terangkan dekat pelajar-pelajar UIA. Manusia tu perlu ada 3 makanan. Qutul jasad, itu kita makan nasi lah. Qutul akli, kita belajar menuntut ilmu. Qutul ruhi, makanan roh, wirid tadi. Selain solat wajib, solat tu wajib tak boleh buat apa. Tu kena solat. Puasa tu wajib, kena puasa. Haji, zakat itu wajib semua. Yang kita kata sekarang ini adalah bagaimana amal, bagaimana zikir dan lain itu penting untuk menguatkan rohani kita. Hadir wal hadir hafizakumullah. Bidayatul Hidayah seperti yang tersebut dahulu itu di dalam wirid siang dan wirid malam itu, seperti wirid yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari, dan kemudian daripada membaca wiridnya itu hingga waktu duha dengan belajar ilmu atau mengajar akan dia, jika ada orang yang mengajar akan dia. Dan jika tiada orang yang mengajar akan dia, maka hendaklah ia memikirkan di dalam masalah ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dia kena fikir, itu masalah ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dan dikerjakannya daripada waktu duha itu hingga waktu asar, akan mengarang kitab dan mutalaah akan dia. Dia kena, itu dari waktu duha sampai waktu asar ni, dia kena banyak mengarang kitab, mutalaah dan lain-lain. Contoh dia,
Dan jangan ditinggalkan keduanya itu, melainkan di dalam waktu makan. Ditinggalkan mutala'ah dan wirid kerana dia sibuk, kerana dia terpaksa makan dan minum. Itu lain. Dan bersuci dan bersembahyang fardu dan sunat rawatib dan tidur di dalam waktu qailulah dahulu itu. Contoh dia waktu tidur, dia kena tidur. Dia tidur. Sebab dia nak perlu rehat untuk dia boleh baca kitab lagi. Dia boleh menulis lagi. Dia boleh mengarang. Dia boleh berwirid lagi. Dia boleh berbaca lagi. Dan bahawa masyghul ia jika lanjut hari daripada waktu asar hingga kuning matahari itu dengan mendengar barang yang dibaca oleh orang padanya daripada tafsir dan hadis Nabi SAW atau ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu kalau dah jadi ulama sekalipun, kena ada waktu untuk dia spend time duduk untuk mendengar pengajian, mendengar ilmu, baca hadis. Ini kena ada. Ini ilmu dia dah kurang. Kita ni sekarang benda-benda macam ni kita dah mula kurang. Ini perlu ditingkatkan. Hadirul hadirah hafizakumullah. Dan daripada waktu kuning matahari itu hingga masuk matahari itu, bahawa masyghul ia dengan mengucap istighfar dan mengucap tasbih dan berfikir. Jadi dia banyak mengucap istighfar, tasbih, berfikir dan lain-lain. Maka adalah wiridnya yang pertama itu dahulu daripada terbit matahari di dalam amal lisan, yakni membaca zikir dan wiridnya. Dan adalah wiridnya yang kedua itu di dalam gemar hati dengan berfikir hingga waktu darah. Dan adalah wiridnya yang ketiga itu hingga asar di dalam amal mata dengan mutala'ah dan amal tangan dengan mengarang kitab. Menulis kitab, mengarang kitab. Itu. Itu. Mengarang kitab kerana mutala'ah dan menyurat. Kemudian daripada waktu asar itu terkadang yang demikian itu memberi mudarat akan mata. Jadi kalau waktu asar dia tak, sebaiknya jangan mengarang sebab dia dah dia bahayakan mata, mudarat akan mata. Dan pada waktu kuning matahari kembali ia kepada zikir lisan serta hadir hati kepada Allah Ta'ala di dalam sekalian amal yang demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Saya tak boleh bayangkan, saya cuma tengah bayangkan macam mana zaman ulama dulu di Mekah Al-Mukarramah. Mereka pergi haji, mereka tinggal di sana, menuntut ilmu 10 tahun, 20 tahun, tak fikir rezeki, tak fikir nak kerja, nak apa, tak. Mereka duduk di Mekah mengaji. Jadi penuh dengan ilmu, ghirah. Yang saya dengar kisah-kisah mereka di Bukit Jiyad. Mereka letak kitab, letak baju semua dekat Bukit Jiyad. Kan? Turun ngaji 3 hari, naik mandi, tukar baju, turun lagi ngaji, tak berhenti. So benda tu dah tak ada sekarang. Sekarang kita pergi kat Masjidil Haram ni, ngaji Quran je lah. Ni yang tak ada banyak khilaf. Nak mengaji akidah, fiqh, tasawuf dah susah. Kerana kalau ahli sunnah ni memang tak dapat mengajar lah. Kena jadi wahabi dulu. Ni bahaya lah macam ni. Tak boleh. So, sedih. Sedih tuan-tuan dan puan-puan. Kita harap iaitu Mekah Madinah ni sepatutnya diberi keluasan kepada ilmu. Orang yang datang nak menuntut ilmu secara talaki diberikan visa untuk duduk situ menuntut ilmu. Sepatutnya. Wallahu a'lam. Adapun pada waktu malam, iaitu terlebih baik baginya wirid itu, seperti yang dibahagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kerana adalah ia membahagikan malam itu di atas 3 bahagi. Kerana dia bagi malam tu, Imam Syafi'i itu 3 bahagi. Sepertiga yang pertama berjaga mutala'ah kitab dan mentertibkan ilmu bagi ilmu. Dan sepertiga yang kedua iaitu tengah malam bagi mengerjakan sembahyang, ibadah, tahajud. Dan seterusnya sepertiga yang akhir malam bagi tidur. Dia ada satu waktu dia untuk dia tidur sahaja. Inilah tertib wirid orang yang alim. Orang yang alim, tertib wirid dia macam ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita iktifakkan sekadar ini. Sekadar salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya.
kita akan bertemu pada minggu hadapan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.